Menteri Kewangan jelas apa dianya guna duit kerajaan untuk bagi hadiah kepada penyangak, kepada pencuri. Ini orang sepatutnya ada dalam jail, tetapi bebas, boleh pergi Singapura, boleh makan angin. Baik, terima kasih Langkawi, terima kasih Yang Berhormat, terima kasih. Kita minta floor Menteri Kewangan. Saya harap Menteri akan jawab. InsyaAllah. Terima kasih. Bajet ini berkenaan dengan hadiah kepada Yang Berhormat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dianya akan dihadiah dengan wang, dengan harta dan rumah bernilai 100 juta ringgit. Kerana kononnya jasanya kepada negara. Ini tak disebut kerana kita nak tahulah apa dia jasa dia. Setakat yang kita tahu dia adalah satu banduan. He's a convict yang didapati bersalah, dihukum 12 tahun penjara dan denda lebih daripada 200 juta. Yang dia tak masuk penjara dan dia tak bayar denda. Terima kasih Denda betul bayar tapi tak bayar. Inikah jasa yang kerajaan yang ada ini nak balas budi, nak bagi. Jadi Perdana Menteri yang akan datang semua akan curi duit. Kerana kalau curi duit, dapat tambah duit lagi. Dan duit yang dicuri pun dibagi balik. Saya sendiri jadi Perdana Menteri 22 tahun. Saya tak ambil satu keping tanah pun. Tak ada ambil, cuma pension saya sudah, itu saja. Tetapi nak hadiah ini 100 juta. 60 juta untuk beli tanah dan 40 juta untuk bangun satu bangunan untuk banduan ini. Terima kasih Langkawi. Saya minta mungkin Menteri mengulas. Mungkin dia bercorak sebagai jail. Saya tak tahulah. Tapi nampak 40 juta itu banyak sangat. Pasal kita buat rumah untuk Perdana Menteri pun 26 juta aja. Yang besar tu. Yang saya duduk situ dulu. Tapi ini untuk buat salah dapat 100 juta. Mengenai soalan yang berhubung permohonan sebidang tanah kerajaan dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi juga mengenai sebuah rumah yang akan dibangunkan di atas tanah tersebut oleh mantan Perdana Menteri yang ke-6. Saya sebenarnya nak cadangkan kerana sebarang soalan berhubung ini patutlah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri memandangkan urusan berhubung Akta Ahli Parlimen Saraan Akta 237 Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, allowance dan juga keistimewaan bagi bekas Perdana Menteri terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Saya faham bahawa perkara ini telah diluluskan oleh Kabinet dan saya fikir Yang Berhormat Menteri pun ahli Kabinet. Takkan dia tak tahu? Takkan dia tak bantah? Dia bantah atau tidak? Ya, memanglah saya adalah salah satu ahli Jemaah Menteri. Kita telah menerima permohonan tersebut dan kita telah berbincang di Kabinet. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Muhammad, tidak ada peruntukan di dalam bajet untuk rumah ataupun tanah tersebut. Ya. Kedua, peruntukan tambahan ada dalam bajet. Semua keuangan negara apabila nak dibelanjakan perlu dibawa kepada Dewan ini. Ya. Bila nak bawa? Bila diluluskanlah. Sudah bincang dan sudah buat keputusan. Itu saya tak tahu. Keputusan dah buat. Sedang tunggu dimuktamadkan seperti saya sebut tadi. Belum dimuktamadkan. Belum dimuktamadkan. Tapi sudah ada persetujuan awalnya. Saya minta Yang Berhormat Menteri Keuangan itu jelas. Boleh saya jawab mengenai timeline yang bila Yang Berhormat senyum bila saya tanya sudah ada persetujuan awal, jadi Yang Berhormat dua kali begitu, maknanya ini perkara sudah ada persetujuan awal seperti mana yang saya dakwa. Permohonan ini selepas bajet dibentangkan
Ya, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2020. Saya bersetuju Jadi- kalau selepas. jadi Maknanya sudah diluluskan. Untuk saya kata dengar betul-betul. Dengar, jawab Permohonan ini yang disebut tadi, ya, kenapa tak ada dalam bajet? Yang Berhormat Langkawi, kerana ia tidak dalam bajet kerana itu dibentangkan sebelum permohonan tersebut. Untuk dilaksanakan perkara ini bakal dibawa sebagai rang undang-undang bekalan tambahan ke Parlimen. Maknanya betul, telah diluluskan. Akan dibawa dalam bajet tambahan. Yang Berhormat Langkawi, permohonan ini Perlu ingat. saya sebut tadi selepas bajet dibentangkan, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2022. Ya, itulah prosesnya. Dan as you know, Yang Berhormat, kalau ada expenditure selepas itu, kita akan buatlah di bawah rang undang-undang perbekalan tambahan ke Parlimen. Silakan Yang Berhormat Puchong. Yang izin Tuan Speaker. Ya, sila. Soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, susulan daripada apa yang dibawa oleh Langkawi tadi. Boleh kita tahu apakah asas yang dipertimbangkan oleh Kabinet dalam soal meluluskan dana sebanyak 100 juta untuk Yang Berhormat daripada Pekan, dan di dalam proses biasa dia, ianya dibawa ke Kabinet, sudah semestinya ada satu keputusan dibuat oleh Kabinet untuk mendukung ataupun tidak kertas itu. Jadi boleh saya tahu apakah asas dia dan apakah keputusan yang dibawa? Terima kasih, Terima kasih, Tuan Puchong. Speaker. Baik. Pelaksanaan peranan Tuan Parlimen. Speaker, itu soalan yang sangat mudah untuk dijawab. Baik. Bukan tidak boleh. Apakah asas dia? Saya rasa 100 juta ini sangat penting. Rakyat perlu tahu. Jadi kalau boleh berikan kepada kita. Kita semua dalam Dewan Rakyat sekarang. Tuan Saya dah sebut tadi, Yang Berhormat, sebarang soalan berhubungan permohonan ini secara detailnya haruslah ditujukan kepada Jabatan Perdana Menteri. Ini urusan berhubung dengan Speaker. Fakta 337. Adakah rancangan besar untuk bebaskan Pekan daripada semua pertuduhan? Itu adalah secara tersurat dan tersirat. Kalau nak bagi dia rumah, ada rancangan untuk bebaskan dia dari semua pertuduhan. Ya, teruskan. Bukankah itu maksudnya? Speaker, saya rasa dalam Mohon. sejarah negara merdeka sejak Tolong jawablah. Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On tak pernah berlaku macam ini. Tak pernah diberikan ratusan juta kepada bekas PM macam ini. So mesti ada integriti, mesti ada suatu tanggungjawab. Kalau PM dulu tak pernah minta, ini minta, Kabinet harus bertanggungjawab. Memalukan negara. Persoalan saya, jika dah sampai dibincangkan ke dalam Kabinet, kenapa Kabinet tidak tolak sahaja dan masih nak pertimbangkan?